A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat sama-sama solat asar. Sama-sama dapat berpuasa sampai hari yang ketiga. Tak habis kan? Tapi insyaAllah habis dan sempurna lah puasa-puasa kita kan. Jadi insyaAllah kita teruskan 5 perbincangan tentang wujud-wujud dalam Al-Quran kan. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada tetap petang ni menjadi satu motivasi lah untuk kita sendiri tadabbur Al-Quran dalam-dalam kan, untuk uncover the gems mutiara-mutiara yang ada dalam Al-Quran kan. InsyaAllah. Jadi semalam kita bincang pasal juzuk 2. Juzuk 2 menceritakan tentang apa? Apa? Tapisan. Apa? Tapisan. Betul? Taluan jadul kan? Taluan jadul tu apa? Orang yang kuat je yang boleh bawa Islam kan? Yang paling penting sekali, orang yang taat kan? Yang taat, yang kuat boleh bawa Islam kan? Boleh jadi khalifah kan? InsyaAllah tu apa? Yang kita ambil pada juzuk 1 dan juzuk 2 lah. Jadi yang juzuk ketiga ni kita akan tengok pula lagi beberapa aspek lah kan, untuk meneruskan daripada tema juzuk 1 dan juzuk 2 ni. Juzuk 3 ni secara kasarnya dia merangkumi ayatul kursi kan, dapat. Lepas tu 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lepas tu kisah keluarga Imran kan, Al-Imran kan. Dan kemudian kisah Nabi Musa, dan juga diceritakan tentang orang-orang yang munafik, orang-orang fasik lah, sikit-sikit. Jadi kita akan go through benda-benda ni lah, dan kita akan tengok apa kaitannya dengan juzuk 1 dan juzuk 2 insyaAllah. Baik. Jadi pertama sekali kita tengok ayat kursi kan. InsyaAllah semua orang tahu asal ayat kursi kan. Jadi ayat kursi ni kalau kita tengok apa? Dia menceritakan tentang, tengok sikit lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Kalau kita tengok pada ayat ni kan, kita dapat rasa yang Allah ni supreme being kan. Semua benda dia kan, dia maha maha hidup kan, tak tidur dan sebagainya kan. Kita nak daripada sahur tu nak tunggu subuh sekejap pun dah ngantuk kan. Ni Allah, dia sangat power kan, sangat berkuasa kan. Jadi bila Allah dah ceritakan tentang kekuasaannya ni kan, Allah cakap pula, Allah susuli dengan ayat la ikraha fid din. Tiada paksaan bagi orang yang tak nak Islam. Dia macam orang interpret semua ni kan. Tapi insyaAllah kita boleh tengok yang mana juzuk 1 dan juzuk 2 cerita pasal apa? Pasal khalifah kan. Pasal khalifah, pasal orang yang pasal Bani Israel yang tak terima Islam, yang ingkar dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan yang Allah ni dah memang power kan, dan tunjuk dah nampak bukti-bukti dia yang Allah ni sangat hebat. Tetapi kenapa kamu tak nak masuk Islam kan? Jadi kita buat yang lebih baik sebagai khalifah kan, sebagai orang yang nak semua orang masuk Islam, semua orang menerima kebaikan. Dan kalau dia tak nak, tak apa, kita tak boleh paksa. Dan kemudian Allah sebut pula Allah waliyul ladzina amanu. Allah ni bukan wali pada orang-orang yang beriman kan. Allah melindungi orang yang beriman kan. Dan orang-orang yang tak beriman pula, dia apa penaung dia?
Tauhid kan. Benda-benda yang sayang Islam lah. Syaitan ke benda buruk kan. Mana nak tunjuk kat sini yang mana kita tak payah risau kan. Kita tak payah risau. Sebab Allah tu dah memang sangat kuat dan sangat hebat kan. Jadi kalau orang lain tu tak nak masuk pun dengan apa, tak nak masuk berislam, tak nak terima Islam, bila kita dah cuba nak apply Islam, kan tadi juzuk 2 kan ada cerita pasal waris, pasal ekonomi, kahwin dan sebagainya kan. Pasal benda-benda yang menunjukkan Islam ni menyeluruh kan. Jadi kalau orang tak nak terima juga Islam, maka tak apa kan. Bukan kita yang perlu bukan kita yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Allah tunjuk kan kat ayat kursi kan. Jadi selepas ayat kursi tu Allah timbulkan pula 3 kisah kan. 3 kisah untuk tunjukkan yang mana memang Allah ni betul-betul berkuasa kan. Nak tunjukkan, nak yakinkan lagi kita-kita ni yang baca Al-Quran ni bahawa Allah memang betul-betul berkuasa. Yang pertama kisah tentang Ibrahim AS versus melawan Raja Namrud kan. Raja Namrud. Ayat 258. Dia sebut nama dia. Tak. Tak sebut. Bagi kita faham kan. Ustaz lihat. Allah kata, tidakkah kamu memerhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Kerana Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Beri kekuasaan kepada orang tu lah, kepada Namrud kan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat kan. Maka bingunglah orang yang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk pada orang tadi. Nampak tak? Macam Namrud ni dia kata, bila Nabi Ibrahim kata Allah menghidupkan kan, Allah boleh hidupkan, Allah boleh matikan. Lepas tu Namrud kata, aku boleh kan ambil orang atas ni kan, pak dia bunuh kan. Dia pun boleh mematikan lah konon-konon kan. Lepas tu Nabi Ibrahim bagi lagi, Allah boleh terbitkan dari timur. Okay, dari timur kan. Maka terbitkanlah dari barat kan. Boleh tak? Bingung dia kan. Bingung dia kan. Maka nak tunjukkan yang Allah ni sangat power, sangat hebat. Lepas tu ada lagi 2 cerita. Yang keduanya pasal Uzair. Tak ada juga, ada yang boleh ingat. Tak ada juga kan. Yang mana dia berkelana kan. Berkelana. Lepas tu sampai satu tempat tu dia dimatikan Allah. Lepas tu dihidupkan balik. Allah tanya, berapa lama kau stay sini? Lepas tu dia kata, sehari lebih. Allah kata tak, 100 tahun kan kau kat sini. Tengok sekeliling kau macam mana kan. Dah berbeza kan. Allah nak tunjukkan dia punya kekuasaan. Cerita yang ketiga, Allah tunjukkan kisah tentang Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim nak tengok Allah punya kuasa, nak tengok Allah menghidupkan, kuasa Allah menghidupkan. Macam ni, sekejap. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Tu Allah kata apa? Okay, ambil 4 ekor burung, kau potong. Kalau letak kat bukit-bukit, lepas tu nanti kalau kau panggil, dia orang akan datang balik. Nampak tak? Jadi 3 kisah ni merupakan bukti lah yang Allah ni sangat kuat dan yang kita ni tak perlu risau lah kalau dalam kita menjalankan kerja tanggungjawab ni orang tak terima kan. Sebab memang Allah akan menjadi pelindung kita kan. Allah waliyul ladina amanu. Jangan risau. Itu yang pertama, ayat kursi. Panjang. Lepas tu yang kedua, kita boleh tengok pula 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Semua tahu kan? InsyaAllah. Jadi kita ni kita ambil poin-poin dia. Yang pertama ialah Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kan? Dalam ayat yang tu 284, Allah kata Allah boleh ampunkan siapa yang nak. Kan? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah tekankan lagi yang Allah ni berkuasa. Lepas tu dalam ayat 285 Allah tegaskan balik tentang ketaatan. Allah revisit juzuk 2 kan. Yang ni Allah kata sami'na wa ata'na kan. In comparison to Bani Israel yang mana dia kata sami'na wa asaina. Betul kan? Tu lah. Nampak perbezaan dia kan. Sebab yang satu ni mereka ni umat yang dimurkai ni, dia dengar tapi dia ingkar. Kita dengar dan kita kena taat lah kan. Kena taat, InsyaAllah. Lepas tu dalam ayat 286 Allah dah kata Allah tidak akan bebankan kita dengan benda yang kita tak boleh nak tampung kan. Allah bagi kita benda-benda yang kita ada kapasiti untuk buat lah kan. Jadi
kalau kita tengok balik juz 1 dan juz 2 pasal apa? Pasal khalifah kan, pasal keperluan kita untuk memakmurkan alam kan? Untuk menegakkan manhaj Islam kan? Nak buat cara hidup kita ni kena ikut Islam kan? Macam tadi lah, macam warisan harta, semua benda tu kan, tengok sendiri kan. Lepas tu Allah kata benda-benda ni doable. Jangan kau cakap benda ni tak boleh lah, susah sangat lah kan. Aku tak boleh lah nak menegakkan ekonomi Islam kat Malaysia. Mustahil kan. Sebab ada orang Cina, ada orang India, ada orang Kristian kan. Tak, Allah tak mungkin lah tak tu bincang lain lah. Tapi Allah tak bebankan kita dengan benda yang kita tak boleh lah. Allah tak bebankan kita dengan benda yang kita tak boleh. Solat 5 waktu sehari kan, sehari, semalam, boleh tak boleh? Ada orang yang kata tak boleh kan, dia busy sebagainya kan. Tipu kan. Allah dah kata Allah takkan bebankan kita dengan benda. Buat betul-betul kerja kita, kita akan dapat lah menegakkan Islam, menjadi khalifah yang baik. Dan Allah nak tekankan juga, kalau kita tengok yang 3 ayat terakhir tu macam kita relate dengan Allah kan. Kita, yang ayat 286 tu kita doa dengan Allah kan. Macam mana? Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita minta kepada Allah kan. Maknanya dalam kita buat apa-apa semua benda tadi pun, hubungan kita dengan Allah tu yang kita jaga paling utama. Hubungan kita dengan Allah tu kalau kita tak jaga, kalau kita tak minta Allah kan, tak jadi juga. Tak jadi juga. Nampak? Okey. InsyaAllah. Jadi itu juzuk 2, juzuk 3 bahagian Al-Baqarah. Kalau kita tengok pula dalam surah Al-Imran. Pertama sekali kita nak jawab apakah itu Al-Imran? Siapa Al-Imran ni? Siapa keluarga Al-Imran ni? Jadi Al-Imran ni cerita pasal Al-Imran tu sendiri tak ada. Dia cerita pasal isteri dia dengan anak dia. Kalau rajin siapa boleh tengok kan, start daripada Al-Imran ayat 35, kita dapat tengok yang mana isteri Imran ni dia meminta anak untuk menjadi orang yang muharrara. Cek salah lah. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Dia minta anaknya jadi orang yang muharrara. Kisah dia macam apa? Waktu tu dekat Jerusalem, kat Batu Maqdis kan. Macam isteri Imran ni nakkan anak dia, anak lelaki yang boleh jadi orang yang mengabdikan diri kepada Allah, boleh jadi kuli kepada Allah kan, boleh tolong meningkatkan agama Allah. Tetapi apa yang isteri Imran dapat adalah seorang anak perempuan. Kira macam kalau kan contoh lah, kita sebagai seorang bapa kan, dan fikir ke depan, kita sebagai seorang bapa, kita nak seorang lelaki yang boleh mewarisi kita punya perniagaan kan. Betul-betul dapat perempuan kan. Lepas tu macam mentaliti orang, perempuan lemah, tak boleh jadi CEO dan sebagainya kan. Lepas tu kita kecewa, kita down kan. Tapi apa yang isteri Imran ni buat, dia teguh dengan fikrah kan. Dia teguh dengan dia punya pemikiran kan. Dia nak juga anak dia ni jadi batu macam jadi ayam tamata. Apa? Ayam tamata. Jadi apa? Jadi ni pembantu agama Islam kan. Jadi dia pun berdoa. Dia pun bernazar. Maka dalam ayat 37 Allah terima nazar dia. Allah kata Tuhan ni terima dengan penerimaan yang baik dan anak dia tu dididik dengan pendidikan yang baik. Kan? Maknanya kat sini macam walaupun tak dapat apa yang dia nak, dia still pemikiran dia tak sama kan. Dia fokus lah. Dia fokus pada Islam kan. Maryam. Maryam. Anaknya Maryam. Anaknya Maryam. Anaknya Maryam. Serahkan pada Nabi Zakaria. Lepas tu ada cerita lagi Nabi Isa kan, dilahirkan tanpa apa-apa, kesukaran je. Lepas tu macam mana Nabi Isa ni berbicara dekat pasar. Tak ada cakap dekat pasar, tapi macam
dia bercakap dengan manusia kan dekat dalam buayan. Dalam buayan ke dalam buku kan? Dalam juga kan. Lepas tu ada diceritakan tentang kisah Nabi Isa kan. Kita kisah Nabi Isa. Lepas tu dalam kisah-kisah pasal keluarga Imran dengan Nabi Isa ni diselitkan juga tentang kisah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang dia bantah cakap Rasul dia, yang mana dia ingkar dengan ayat-ayat walaupun dah faham kan. Kalau kita tengok dekat ayat Al-Imran ni ada surah-surah ayat yang macam tu, yang kata kenapa kamu dah tahu kan, kamu dah faham tapi kamu ingkar. Allah tanya kenapa buat macam tu, menipu, lepas tu menyesatkan orang lain, dan ultimately dia menyesatkan diri sendiri lah, kan. Jadi dalam kisah Nabi Isa dengan kisah isteri Imran dan Maryam ni diselitkan dengan kisah-kisah. Kenapa agaknya? Tak tahu lagi. Sebab apa? Sebab apa Allah nak tunjukkan yang mana satu golongan ni Allah jaga. Yang ni keluarga Imran ni kan. Dan satu golongan lagi dia tak mendapat perlindungan daripada Allah. Orang-orang yang berbuat maksiat ni, berbantah, yang ingkar dan sebagainya. Sebab apa? Yang Allah dah ceritakan dekat ayat yang lepas ayat kursi kan. Allah waliyul ladzina amanu. Kan? Allah jaga orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak bernaung dengan Allah ni, dia akan dikeluarkan dari percaya dan masuk kepada kegelapan. Nampak tak? Allah nak tunjukkan dia punya kontra macam mana. Kan? Tetapi ultimately dekat akhir juzuk 3 ni Allah cakap juga yang mana orang-orang yang berbantah dan sebagainya ni dia boleh diterima. Dia boleh diterima balik. Kan? Allah boleh ampunkan jika mereka bertaubat. Dan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingat tak? Acik ada tu ada cakap pasal Ar-Rahman. Kan? Di permulaan surah Al-Baqarah 2 kali sebut Ar-Rahman. Kan? Al-Fatihah 2 kali sebut Ar-Rahmanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan? Okey. 2 yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan kepada dunia ni. Lepas tu Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah juga Tuhan kepada dunia yang seterusnya. Dia dah berbuat salah dan sebagainya, Allah still boleh terima balik kalau dia meminta ampun dan juga berbuat kebaikan. Dia bertambah kebaikan. Nampak tak kaitan-kaitannya? Maknanya kalau kita nak simpulkan juzuk 3 ni, kita boleh kata yang mana juzuk 3 ni Allah merupakan pelindung yang paling ultimate lah untuk kita. Kan? Allah merupakan pelindung yang paling power lah untuk kita. Tidak sepatutnya kita untuk cari orang lain untuk kita berlindung. Kan? Lebih-lebih lagi bila kita nak kata kita ni jadi seorang khalifah dan seorang yang taat kan? Macam mana kita nak jadi seorang khalifah yang taat kalau kita tak berlindung dengan orang yang betul? Kalau kita tak berlindung dengan entiti yang betul, yang ni Allah. Kan? Sebab bukti-bukti dia tadi lah, Allah paling berkuasa. Kisah Namrud tadi kan, kisah Uzair, kisah Nabi Ibrahim. Lepas tu kita tengok juga macam mana keluarga yang taat, kan, keluarga yang patuh dengan Islam, seperti contoh keluarga Imran. Lepas tu contoh pula orang yang tak taat, orang yang berbuat ingkar dan sebagainya, kan. Dan ditunjukkan dia punya kontra. Sebab apa? Allah tunjukkan, Allah tekankan yang mana tekankan yang mana ultimately Allah adalah pelindung kita. Allah lah satu-satunya pelindung kita. Dan itu kita kena sentiasa ingat. Jadi insya-Allah ada poin tertinggal. Satu lagi macam asalnya Acik ada cakap juga yang mana Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Al-Imran ni
dia berkaitan. Ada? Ingat? Kalau ayat yang terakhir surah Al-Fatihah tu apa surat? Yaitu jalan orang-orang Suratul ladzina suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan? Ada dua golongan kan? Apa? Al-maghdu dengan ad-dallin kan? Al-maghdu ni orang yang Allah murka kan? Lepas tu ad-dallin orang yang sesat kan? Ya Allah, golongannya Allah murka ni kita dapat tengok dalam Bani Israel kan? Allah murka kan? Allah murka, Allah tak suka kan? Tapi ad-dallin orang sesat kan? Dan kita ingat, kita tahu orang sesat ni masih boleh mendapat rahmat Allah kan? Kalau ditarik balik kan? Kalau dielok balik kan? Kalau dia bertaubat dan membuat pertambah baikan. Juga apa yang baik daripada Allah, InsyaAllah apa yang kita boleh dapat daripada sesi ni kita rujuk balik kan apa yang telah baca, dan moga itu dapat membuatkan kita lebih faham tentang Al-Quran kan? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.